Selamat datang ke Shift Malam. Nama aku Rizal Kepli. Di Shift Malam, kami akan berkongsi cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik dan juga fenomena-fenomena aneh dan urban legend yang berlaku di seluruh Malaysia dan juga di serata dunia. Pada malam ini kami akan berkongsi dua buah cerita tentang kisah urban legend yang pernah berlaku dan popular sekitar tahun 80-an dan 90-an dulu. Dan selepas itu kami akan mengupas apakah mungkin sebab sebenar ataupun kisah-kisah di sebalik urban legend yang kami kongsikan. Jadi pada malam ini kami akan mengupas kisah urban legend berkenaan hantu Kum-Kum. Masa aku kecil dulu terkenal dengan cerita hantu Kum-Kum. Hantu Kum-Kum ni akan datang rumah orang untuk tangkap budak-budak. Dia selalu akan menyerupai perempuan tua dan buat baik dekat budak-budak tu. Lepas tu, dia akan culik diorang dan hisap darah. Ini semua adalah untuk penuhi syarat ilmu hitamnya supaya dia dapat jadi perempuan cantik. Dia dipanggil hantu Kum-Kum sebab bila dia bagi salam, dia akan sebut Kum-Kum. Dia tak boleh sebut Assalamualaikum sebab dia setan. Suatu hari tu, hari Sabtu, aku kena duduk rumah seorang diri sementara mak dengan abah pergi paksa ria. Mak bagi aku lollipop sebagai upah jaga rumah. Masa ni, cerita hantu Kum-Kum tengah hangat di Kuala Lumpur. Hari Jumaat sebelumnya, ramai budak-budak ponteng sebab kononnya diorang takut hantu Kum-Kum culik diorang. Ada cerita kelipat hantu Kum-Kum kelihatan merayau di sekitar flat kami. Disebabkan takut, aku buka kaset Raihan, puji-pujian. Aku buka kuat-kuat, lepas tu tutup pintu. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Kum-Kum. Alamak, itu mesti hantu Kum-Kum. Kum-Kum. Aku pun tanya balik, Kum apa? Dia jawab, Combat. Combat? Bat apa? Batman. Man apa? Mental. Tol apa? Tolak. La apa? Laksa. Sa apa? Satu. Tu apa? Tunang. Nang apa? Nangka. Ka apa? Kayu. You apa? You. Bodoh. You bodoh. Hei, mak kita kata tak baik tau cakap orang lain bodoh. Hantu tu senyap. Lama juga dia senyap. Dekat 15 minit. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Aku tanya, Kum apa? Suara tu jawab, Kum apa? Cepatlah buka pintu ni. Mak balik ni bawa barang berat. Aku ambil masa yang lama untuk buka pintu. Aku syaki hantu Kum-Kum tu menyamar jadi mak. Aku buka pintu. Tapi bila aku tengok abah ada sekali, aku yakin yang itu bukan hantu Kum-Kum. Penyudahnya, telinga aku kena pulas. Tak guna punya hantu Kum-Kum. Nama aku Mira. Cerita ni berlaku masa aku bersekolah dekat sebuah sekolah berasrama perempuan di Johor. Masa aku form 4, pernah kecoh cerita hantu Kum-Kum.
Sampai sekolah aku pun kecoh budak-budak bercerita. Kononnya hantu kom-kom tu start masuk ke kampung-kampung untuk cari anak dara sunti sebab dia nak hisap darah. Ada juga budak-budak yang dekat asrama ni sampai hujung minggu pun tak nak balik rumah dan sanggup stay asrama ramai-ramai sebab takut punya pasal. Tak lama lepas tu, kecoh ada budak kena histeria dekat dom aku. Ceritanya macam ni. Ada seorang senior form 5 tu pergi toilet malam-malam. Sampai dekat toilet, dia nampak ada seorang perempuan berdiri dekat depan cermin. Dia pelik lah sebab perempuan tu malam-malam pun dia pakai kelubung hitam. Maksudnya satu suit, baju, tudung dia labuh macam jubah semua tu. Yang Pak nampak cuma bahagian muka je. Yelah, selalu malam-malam budak perempuan kan just tutup kepala dengan tuala je atau selendang bila pergi toilet. Ada je yang free hair sebab dom perempuan kan. Jadi dia tegurlah perempuan tu. Dia tanya, nak pergi mana pakai macam ni? Lepas tu perempuan tu jawab, nak cari awak lah. Bila perempuan tu toleh, baru dia sedar yang perempuan tu muka dia buruk tau, macam ada luka-luka bernanah, siap ulat lagi. Dan baru kakak senior tu perasan yang perempuan tadi tu bukan budak asrama pun. Jadi kakak senior tu pun jerit ketakutan lah dalam toilet tu sampai kena histeria, meracau-racau. Dia menjerit satu malam tu sampai semua orang datang jumpa dia dekat toilet. So start case tu jadi buah mulut dan bertambah cerita hantu kom-kom dekat asrama kita orang. Ada yang cakap hantu tu meronda tengah malam dekat koridor. Dia akan berhenti dekat depan pintu dom dan bagi salam. Kom. Ada yang pernah dengar tapi tak berani nak jawab, apatah lagi nak buka pintu kan. Tapi ada satu lagi versi. Tapi yang versi ni jadi pada waktu pagi lah, pada sesi persekolahan. Kononnya ada student nampak perempuan pakai kelubung hitam tu meronda naik kereta kancil warna merah dekat kawasan sekolah kita orang. Dia sambil dia ronda tu, dia sambil perhatikan siapa yang dia target untuk jadi mangsa seterusnya. Dan start hari tu, tiap kali aku nampak kereta kancil merah je, aku akan jalan jauh-jauh. Tapi lama-lama cerita tu habis senyap macam tu je, sampailah aku habis sekolah. Baiklah, sekarang kami akan cuba mengupas latar belakang di sebalik cerita urban legend hantu kom-kom. Premis cerita legenda hantu kom-kom ni mudah. Seorang wanita dikatakan ingin cantik dan dia mendapatkan hikmat bomoh ataupun ilmu hitam untuk memenuhi hajatnya itu. Sesetengah pendapat kata dengan memakai susuk. Jadi antara syarat yang dikenakan ke atas wanita tu tadi adalah dia tidak boleh melihat cermin selama 44 hari. Sesetengah pendapat kata 99 hari. Yang mana satu betul aku pun tak pastilah. Cuma kalau korang perhatikan dalam cerita-cerita urban legend, biasanya diorang akan gunakan angel's number untuk bilangan hari. Dan angel's number ni adalah digit yang berulang ataupun twin numbers. Sebagai contoh 44, 88, 99 dan sebagainya. Dalam hal-hal spirituality, nombor twin numbers ni atau angel's number ni biasanya nombor yang menunjukkan petanda yang baik ataupun merujuk kepada awakening atau the start of something new. Okey, hal angel's number ni mungkin aku akan kupas dalam video lain. Cuma apa yang aku cuba terangkan dekat sini, kebanyakan cerita-cerita urban legend di Malaysia ni biasanya diorang akan gunakan angel's number ni untuk bilangan hari atau jumlah sesuatu benda ataupun waktu kejadian tu berlaku. Sebagai contoh pukul 11.33 contoh, ataupun beberapa mangsa yang terlibat misalnya digunakan sebagai penjodoh bilangan. So walaupun kita tahu angel's number ni merujuk kepada hal-hal yang baik dalam dunia spirituality, tapi fungsi angel's number dalam cerita-cerita urban legend di Malaysia ni dia lain. Dia ada satu je fungsi dia, iaitu supaya
fakta-fakta kecil dalam cerita tu mudah diingati. Sebagai contoh dalam cerita ni, faktor bilangan hari adalah antara inti utama cerita, 44 hari. So dia tak dibenarkan melihat cermin selama 44 hari. Jadi kita tahu yang urban legend ni disebar dari mulut ke mulut ataupun secara lisan. Jadi bila guna angels number atau twin numbers ni, penyebaran cerita dengan perincian akan jadi lebih mudah dan senang diingati. Okey, korang bayangkanlah kalau dia tak boleh tengok cermin contoh 47 hari. Okey, 47 kan janggal bunyinya sebab kenapa ada 7 kat belakang tu kan. So secara tak langsung dia susah nak ingat dan juga nilai estetika cerita tu akan berkurangan. Jadi wanita tu dia tak dibenarkan melihat cermin selama 44 hari. So adalah amalan lain yang dia tak boleh buat ataupun pantang larang lain yang dia tak boleh buat macam tu. Contoh dia kena baca jampi ke apa kan. Tapi ultimate pantang larang dia yang paling utama ialah dia tak boleh tengok cermin. Jadi dia pun teruskanlah kehidupan dia macam biasa kan. Perubahan wajah dengan kecantikan dia tu disedari oleh orang-orang sekeliling dia, disedari oleh kawan-kawan dia. So kawan-kawan dia pun pujilah muka dia cantik, semakin cantik dan berseri-seri. Tapi masalahnya dia tak tahu benda tu sebab dia tak boleh tengok cermin. Jadi bila orang dah puji hari-hari, tentulah dia ada keinginan ataupun desakan ingin tahu untuk tengok wajah dia sendiri. Jadi dia pun langgar pantang larang dengan tengok cermin. Jadi nak tambah dramatiknya cerita ni, dia langgar pantang larang tu pada hari terakhir yang sepatutnya pantang larang tu dah habis. Senang cerita dia langgar tu masa hari ke-43 lah. Jadi bila dia tengok cermin, secara tak langsung dia dah langgar pantang larang kan. So bila kau langgar pantang larang, dia macam kau buat perjanjian dengan syaitan kan. So bila kau dah langgar pantang yang dia bagi, umpama kau dah langgar kontrak. So orang langgar kontrak kena denda. Tapi sebab dia buat kontrak dengan syaitan, denda tu dalam bentuk sumpahan. Jadi apa sumpahan dia? So, sumpahan dia ialah muka perempuan tadi berubah jadi buruk seburuk-buruknya. So muka dia bernanah, berulat, ada luka-luka, ada kesan darah dan daging merepuk sebagainya. Pendek kata hodoh dan mengerikan. Tapi ada cara macam mana bagi muka dia jadi cantik kembali, iaitu dengan menghisap darah 99 anak dari sunti. 99 ni sunti batu. Tapi inilah hidden moral dalam cerita hantu kungkum ni. So hidden moral dia ialah macam bila kau dah buat perjanjian dengan syaitan, kalau kau gagal, dia akan desak kau untuk buat perkara yang lebih buruk, yang lebih ekstrim, yang lebih dahsyat. Jadi selepas tu bermulalah kehidupan perempuan ni sebagai hantu kungkum ni tadi untuk buru bangsa dia. Sekarang kita akan bercerita atau bercakap tentang asal usul nama hantu kungkum. Okey, hantu kungkum ni dikategorikan sebagai hantu pop. Okey, istilah hantu pop ni aku yang bagi untuk merujuk kepada hantu-hantu atau kisah-kisah urban legend yang hanya wujud dalam time frame tertentu saja, ataupun kadang-kadang dia terikat dengan sesuatu kawasan sahaja. Sebagai contoh lain dekat Malaysia ni, cerita hantu Bukit Salbiah yang hanya ada di Pulau Pinang. Hantu kungkum ni popular sekitar awal tahun 1980-an dan juga tahun 90-an. So masa aku sekolah rendah dulu, cerita hantu kungkum ni tengah hangat diperkatakan lah. Jadi kenapa sekitar tahun 80-an dan 90-an? Dia sebenarnya berbalik kepada istilah hantu pop yang aku bagi tadi. Okey, ada sesetengah hantu di Malaysia ni, asal usul dia kalau korang trace back balik, dia boleh pergi sejauh daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka tau. Contohnya macam Pontianak. Okey, Pontianak ni dia dah jadi satu hantu tradisional yang mana cerita tu dah wujud semenjak zaman orang Melayu masih bertanjak lagi, dah beratus-ratus tahun. Lagi satu hantu belian. Okey, hantu belian ni dah wujud sejak zaman animism lagi, dan cerita tu diperturun daripada generasi ke generasi yang seterusnya. Tapi beza dengan hal hantu pop yang macam aku cakap ni, jadi modus operandi dia untuk melaksanakan misi tu, tentulah dia kena pergi ke kawasan-kawasan yang ramai anak gadis sunti kan, ataupun budak-budak perempuan. Contohnya macam sekolah, asrama, kilang dan juga kampung-kampung. Jadi sebab itulah kalau korang dengar kebanyakan urban legend tentang hantu kungkum ni, setting penceritaan tu dekat kawasan-kawasan yang aku sebutkan ni tadi. Walaupun dia hantu, tapi secara azalinya dia masih seorang manusia
manusia biasa kan, cuma dia kena sumpahan. Jadi kononnya yang muka dia tu sangat bodoh lah, sangat bodoh sampai orang tak berani nak lihat dia, dan orang salah sangka yang dia tu adalah hantu yang betul dan bukan manusia. Jadi untuk lindungi wajah dia tu yang bodoh tu, dia dikatakan berpakaian serba hitam, kelubung, jubah, labuh sepenuhnya lah. So ada setengah pendapat kata dia berpurdah ataupun bernikab. Okay. Ada yang kata pula hanya nampak muka je, maksud dia yang lain semua tutup, tangan apa semua tutup, just nampak muka je. Tapi kalau ikut logik aku lah kan, dia nak tutup, patutnya dia kena tutup muka dia sebab dia nak lindung muka dia yang bodoh kan. Patutnya dia pakai topeng macam apa kan. Tapi nama Komkom tu dia dapat dari cara dia bagi salam. Tentulah bukan dia yang bagi nama dia Komkom tu sendiri kan, tapi nama tu dibagi oleh orang-orang yang dikatakan pernah terserempak dengan dia. Dikabarkan Komkom tu berpunca dari cara hantu Komkom ni bagi salam. Okey, dia tak boleh bagi salam dengan cara dan makhraj sebutan yang betul lah macam kita, Assalamualaikum. Jadi dia dikatakan hanya dapat sebut, tak boleh sebut dia perkataan hujung tu saja yang kum tu. So dia akan kum macam tu. Sebenarnya ada faktor nasihat sosial dalam kisah hantu Komkom ni, dan kenapa ia dikaitkan dengan salam. Macam semua orang Muslim tahu, maksud Assalamualaikum tu bermaksud salam sejahtera ke atas kamu semua dalam bahasa Arab. Tapi budaya orang Melayu ni pada waktu tu, dia ada kalanya dia bagi salam dengan cara yang tak betul, iaitu dengan memanjangkan perkataan kom dekat belakang tu. Sebagai contoh, dia akan Assalamualaikum. So kom tu panjang dekat belakang. Jadi perkara ni ditegur oleh orang-orang tua ataupun guru-guru agama pada zaman itu. Tapi alasan yang dibagi adalah cara bagi salam tu boleh mengubah makna ataupun beri makna yang salah. Tapi cara teguran diorang ialah dengan memomokkan cara bagi salam yang salah tu dan relate dengan cerita hantu Komkom ni tadi. Aku ingat lagi masa zaman aku kecil dulu, nenek aku pun pernah tegur bagi salam betul-betul kum dan macam hantu Komkom. Jadi korang nampak tak macam mana diorang cuba kaitkan nasihat cara bagi salam yang betul dan relate dengan cerita hantu Komkom ni tadi. Satu lagi pendapat kata kenapa hantu Komkom ni tak boleh sebut Assalamualaikum dengan betul adalah sebab perkataan Assalamualaikum tu sendiri yang sacred ataupun suci. Jadi secara automatiknya kononnya sebab dia hantu kan, so jadi dia tak boleh sebutlah perkataan yang suci. So kat situ macam mana dia dapat nama. Satu ciri yang menarik tentang legenda hantu Komkom ni ialah perihal kostum dia lah, so atau pakaian atau rupa dia. So bila kita bercerita pasal hantu kan, setiap hantu dia ada fizikal atau kostum dia sendiri. Sebagai contoh Pontianak kan, dia mesti ada panjang, pakai baju putih, lusuh, pocong, kain kapan, toyol, bogel kan. Ciri-ciri fizikal ni dah jadi satu trademark tau untuk setiap jenis hantu. Jadi yang menariknya hantu Komkom ni, kostum dia berkelubung hitam, berpurdah atau bernikab. Jadi soal dia dekat sini, kenapa ciri fizikal dia macam tu? Selain sebab dia nak tutup dia punya rupa yang bodoh tu lah, tapi soalannya kenapa kostum dia macam tu? Kita kena faham yang urban legend adalah satu koleksi cerita lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ianya berasal daripada gosip lah. So gosip pula selalu berdasarkan perkara popular yang sedang berlaku pada zaman tu dalam kelompok masyarakat tu. Kemudian dia jadi satu idea yang sama-sama dan tak jelas, tapi dipercayai dan dipersetujui oleh kebanyakan orang. So kisah hantu Komkom ni mula diperkatakan pada tahun 1980-an. Tahun awal 80-an telah berlaku satu kesedaran dan kebangkitan ajaran Islam di Malaysia, khususnya di Semenanjung Malaysia. Ajaran Islam mula mendapat tempat dalam golongan muda-mudi Malaysia pada waktu itu. Ini tercetus akibat berlakunya revolusi Iran 1979. Ketika tu, pemuda-pemudi sudah mula mengenakan pakaian yang lebih syariah compliant dan menutup aurat macam berjubah, berhijab dan bernikab yang selaras dengan ajaran Islam lah, menutup aurat dengan sempurna. Trend tu dia dapat reaksi yang tak senang kepada sekumpulan pihak lagi yang lebih urban. Jadi diorang guna istilah hantu Komkom ni sebagai sindiran kepada wanita-wanita yang berhijab. Kisah hantu Komkom ni dia ada second wave dia tau. So pada satu zaman tu cerita tu senyap. Selepas tahun 89 cerita tu senyap. Tapi cerita dia second wave tu mula diperkatakan kembali pada tahun 99. So urban legend hantu Komkom ni hangat sebab masa tu ada kes popular berkenaan kumpulan ajaran sesat Al-Arkam. Ahli-ahli wanita
Al-Akam kebanyakannya dilihat memakai purdah. Jadi masyarakat menggunakan hantu kom-kom ni sebagai momohkan supaya anak-anak muda tidak mendekat atau terlibat dengan wanita berpurdah ni tadi yang mungkin ahli gerakan Al-Akam. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian aku tentang legenda hantu kom-kom ni. Mungkin ada fakta atau perkara dalam video ni yang kurang tepat ataupun tak tepat ataupun korang tak bersetuju. Aku minta maaf terlebih dahulu kalau ada salah dan silap dalam perkongsian ni. Korang pula macam mana? Kalau korang ada perkongsian, pendapat atau cerita seram sendiri berkenaan hantu kom-kom ni, korang boleh kongsi dekat bawah, dekat ruangan komen. So tolong like, subscribe dan share video ni. So insyaAllah aku akan kongsi dan kupas mengenai urban legend yang lain pula yang ada dekat Malaysia dalam video seterusnya. Kalau lagi satu, kalau korang ada cadangan untuk menambahbaikan video, boleh juga kongsi kat bawah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.